KPM. Nisa, cepatlah Nisa. Saya dah tak sabar nak pergi ke Sukan Rakyat ni Nisa. Sekejaplah. Saya tengah baca buku ni. Kejap, saya ada buku lain yang saya nak kena cari. Mana ya? Nisa, cepatlah. Nanti kalau lambat-lambat sangat, nanti kita dah tak sempat nak main permainan yang ada dekat sana. Permainan apa yang menarik kat sana? Kenapa tergesa-gesa je ni? Banyak permainan yang menarik di sana Nisa. Ada permainan terompah-tempurung, ada permainan rampanau dan ada banyak lagi. Wah, nampak menariklah. Kalau macam tu, jomlah kita pergi sekarang. Jom Nisa, jom. Saya dah tak sabar ni Nisa. Jom. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K untuk slot menengah atas kali ini. Kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi jom kita nak persilakan cikgu kita hari ini, Cikgu Aziatul Syahidah. Apa khabar cikgu? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Ya, terima kasih Nisa. Cikgu, saya tak sabar-sabarlah nak belajar pada hari ini. Tapi cikgu, apa tajuk kita hari ini? Apa kaitannya dengan perbualan sahabat si kucing dengan si ular tu tadi cikgu? Tadi kalau nak Nisa nak tahu dan murid cikgu di luar sana, hari ini tajuk kita ialah gerakkan kaki. Gerakkan kaki. Itu tadi kita ada nyatakan ada permainan rampanau, permainan terompah-tempurung. So itu ada kaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini. Wah, menariknya tajuk kita gerakkan kaki. Diharapkan murid-murid di rumah yang menonton kita semua sudah bersedia. Tetapi kita juga akan ditemani dengan murid-murid di studio. Siapa yang ada dengan kita hari ini cikgu? Baiklah Nisa, pada hari ini cikgu perkenalkan anak murid cikgu yang pertama. Dipersilakan Putri Fifin Nabiha. Putri, hai. Assalamualaikum, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Nisa. Nama saya Putri Fifin Nabiha. Terima kasih. Nak panggil apa ni, Putri lah ya? Putri pun boleh. Okey, baik. Seterusnya cikgu? Ya, baiklah. Murid cikgu yang kedua ialah Leo Zebang. Sembang, hai. Selamat sejahtera cikgu dan Kak Nisa. Selamat Salam sejahtera. berkenalan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Seterusnya cikgu? Baiklah, seterusnya kita cikgu persilakan Kati Mitra Pillai. Kati, hai. Hai Kati. Hai Cikgu Aziatul dan Kak Nisa. Salam Cikgu dan Tugu Bitara. Ya, bersemangat. Dan yang terakhir cikgu, siapa yang berada dengan kita hari Baiklah, ini? yang terakhir cikgu persilakan Tijala. Dipersilakan Tijala. Hai. Hello, selamat sejahtera Cikgu Aziatun dan Kak Nisa. Saya Tijala. Selamat berkenalan semua. Bersemangat murid-murid kita hari ini. Diharapkan yang di rumah pun bersemangat juga cikgu. Jom kita nak teruskan sesi kita. Silakan cikgu. Ya, baiklah. Terima kasih Nisa. Cikgu harap anak murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah sana sudah pun bersedia ya semua. Baik, jom. Saya pun dah bersedia ni cikgu. Okey, baiklah Nisa. Kita mulakan dengan sebentar tadi kita telah pun memperkenalkan tajuk kita iaitu berkaitan dengan gerakkan kakimu. Baiklah Nisa, kalau kita kita perlu gerakkan kaki kerana ada banyak sangat manfaatnya. Baik. Dan kalau Nisa lihat masa kita berjalan-jalan tu, berjalan kaki, dia akan menyebabkan kita punya tubuh badan akan sentiasa sihat, pengaliran darah semakin lancar dan sebagainya Nisa. Wah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada apakah standard pembelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid kita pada hari ini iaitu 3.2.1 menulis untuk membuat justifikasi berdasarkan penilaian sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baik. Jadi pada hari ini murid-murid cikgu akan menguasai satu lagi kemahiran iaitu kemahiran menulis. Menulis, baik cikgu. Baiklah, seterusnya apakah hasil pembelajaran pada hari ini?
ini, pada akhir siaran, murid dapat menulis pendapat berdasarkan bahan permainan rampanau dan terompah tempurung dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dan yang kedua, membuat penilaian dan justifikasi berkaitan dengan kepentingan permainan tradisional dengan menggunakan kaedah 2W. Kaedah 2W. Ya, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana anak murid kita membuatkan dia punya justifikasi berdasarkan kaedah 2W. Baik, cikgu. Baik, sebelum itu Nisa dan juga anak murid cikgu di rumah dan juga di Google Meet, pada hari ini apabila kita membuat justifikasi, kita perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan justifikasi. Kalau kita lihat menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, justifikasi bermaksud sesuatu alasan yang kuat yang menjadikan sesuatu itu wajar dilakukan. Apa akan jadi sekiranya kita membuat penilaian tetapi tidak ada justifikasi? Jadi kalau kita lihat di sini, fungsi justifikasi adalah untuk memberikan pernyataan itu supaya menjadi lebih kukuh. Sekiranya tidak ada justifikasi, andaian kita itu hanyalah berbentuk, kita punya pernyataan itu hanyalah berbentuk andaian sahaja. Baiklah, cikgu berikan contoh untuk lebih faham ya murid-murid di luar sana. Contoh ayat, seseorang yang tidak bersukan akan menghidapi pelbagai penyakit. Jadi ini adalah ayat yang tidak ada justifikasi. Ya. Baik, bagaimana caranya? Jika anda diberikan untuk membuat justifikasi, caranya ialah seseorang yang tidak bersukan akan menyebabkan. Itu menyebabkan kita punya justifikasi ataupun alasan. Mereka menghidapi pelbagai penyakit seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Baiklah. Jadi ini nampak fungsi justifikasi itu sangat penting apabila kita membuat satu pernyataan. Baiklah, kita dah tahu apa itu justifikasi dan telah diberikan contoh bagaimana nak menulis justifikasi. Kita beristirahat seketika, kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Aziatun berserta dengan murid-murid di Google Meet serta murid-murid di rumah masih bersama kita ya. Jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Jom Cikgu, silakan. Baiklah, terima kasih Nisa. Pada segmen bual bicara ya Nisa, apakah aktiviti murid kita yang akan mereka laksanakan pada hari ini? Baik. Ada 4 aktiviti ya. Yang pertama ialah murid akan melaksanakan aktiviti sumbang saran berkaitan dengan permainan rampanau melalui pengetahuan sedia ada murid. Baik. Yang kedua ialah murid akan membaca secara mekanis berdasarkan bahan yang telah disediakan. Baik. Dan aktiviti yang ketiga, murid diminta untuk menulis pendapat berkaitan dengan permainan rampanau perlu dikekalkan atau sebaliknya. Jadi kita dengar pendapat murid cikgu pada hari ini. Baik. Sama ada permainan rampanau itu dan permainan terompah tempurung itu perlu dikekalkan ataupun tidak. Ya. Baiklah, kemudian aktiviti yang terakhir ialah murid perlu memberikan maklum balas berkaitan hasil kerja mereka. Baiklah, murid-murid di Google Meet sudah bersedia ya Cikgu? Mereka dah sedia nampaknya? Wah, Ya, bersemangat. sudah bersedia dan bersemangat sekali anak murid cikgu pada hari ini. Baik. Baiklah, kita teruskan aktiviti kita yang pertama. Cikgu ingin mengetahui berdasarkan pengetahuan sedia ada murid cikgu di Google Meet ini, apakah yang mereka fahami berkaitan dengan permainan rampanau. Baik, siapa yang ingin memberikan maklum balas? Ada yang nak kongsikan, boleh angkat tangan. Ya, Saya dipersilakan. ingin memperkenalkan pendapat saya. Ya, dipersilakan Zembang. Ya, Cikgu. Sukan rampanau ini merupakan sukan rakyat yang popular bagi masyarakat dusun di Sabah.
Benar sekali apa yang diperkatakan oleh Zembang. Zembang mengatakan bahawa sukan permainan rampanau ini terkenal oleh masyarakat di Sabah. Ya. Baiklah, siapa lagi yang ingin memberikan maklum balas kepada cikgu pada hari ini? Ada nak cuba? Cikgu, saya ingin memberi sedikit maklum balas tentang rampanau. Ya, dipersilakan Jala. Rampanau ialah permainan yang tradisi masyarakat Sabah dan dikenali juga sebagai nama Min Surukut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Tambunan. Ya, terima kasih Jala. Jadi menurut Jala, permainan rampanau juga dikenali sebagai Min Surukut oleh masyarakat di daerah Tambunan. Baiklah, kita teruskan. Cikgu kira kita minta pendapat murid cikgu yang terakhir. Okey, dipersilakan. Siapa? Siapa nak cuba? Cikgu, saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Kati. Rampanau ini diperbuat daripada dahan pohon sagu, kayu keras dan 2 batang buluh yang dijadikan khas bagi menggantikan sepasang kasut dengan ketinggian 3 meter hingga 10 meter. Diameter saiz pemegang pula mestilah dapat digenggam oleh tapak tangan. Baiklah, terima kasih Kati. Jadi menurut Kati, rampanau itu diperbuat daripada pohon dahan sagu ataupun daripada pohon buluh. Ya. Jadi Baik. besarnya lebih kurang, ketinggiannya lebih kurang 3 meter hingga 10 meter. Wah, Ya, tinggi. begitu ya Kati. Baiklah, oleh itu kita telah mengetahui serba sedikit maklumat berkaitan dengan permainan rampanau. Ya. Jadi untuk itu cikgu minta murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah boleh merujuk buku teks pada halaman 20 dan 21. Buku Ya. teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Baiklah Nisa, cuba Nisa tunjukkan halaman 20 dan 21. Ya. Ya, pada halaman tersebut ada menyatakan tentang gerakan kakimu berkaitan dengan permainan rampanau dan juga terompah tempurung. Okey, baiklah Nisa, kita teruskan. Jadi kita mulakan yang pertama, aktiviti kita yang pertama memberikan maklum balas. Yang kedua ialah aktiviti membaca secara mekanis. Baiklah, siapa yang ingin membaca secara mekanis untuk petikan yang pertama? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Saya untuk membaca buku pertama. Ya, baiklah, dipersilakan Putri. Rampanau popular dalam kalangan masyarakat dusun, terutamanya di daerah Tambunan, Keningau dan Ranau di Sabah. Walaupun fungsi utamanya adalah untuk menyeberangi sungai, parit atau kawasan yang becek pada suatu masa dahulu, namun alat ini juga merupakan sejenis permainan yang mempunyai unsur hiburan dan keseronokan. Rampanau dapat mencerminkan nilai dan norma kehidupan masyarakat. Ketika pesta keamatan, rampanau merupakan acara wajib yang dipertandingkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk tempatan. Baiklah, terima kasih Putri yang telah membuat bacaan secara mekanis. Yang mana tahniah Putri, cikgu nak ucapkan kepada Putri kerana telah membuat bacaan yang sangat jelas dari segi intonasi yang sangat bersesuaian serta nada yang sangat tepat. Jadi, untuk itu, menurut maklumat yang telah dibacakan oleh Putri sebentar tadi, rampanau ini memang popular oleh masyarakat dusun. Jadi, mereka bukan saja, rampanau ini bukan saja berfungsi untuk menyeberangi sungai, parit dan juga kawasan becak, tetapi mempunyai unsur hiburan dan keseronokan. Dan begitu juga mencerminkan nilai dan juga norma kehidupan masyarakat. Jadi itu adalah antara yang terdapat maklumat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Baik, cikgu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada petikan yang kedua. Siapa yang ingin menonjolkan bacaannya? Dipersilakan. Cikgu, Ya. saya ingin membacakan petikan yang kedua, cikgu. Baiklah, dipersilakan Kati. Bermain permainan sukan rakyat ini boleh meningkatkan kecerdasan kinestetik. Cabaran utama dalam permainan ini adalah untuk mengawal keseimbangan badan, kekuatan dan kelenturan otot. Pemain yang jatuh daripada rampanau lebih daripada 3 kali dianggap kalah. Bagi memastikan sukan ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas,
Permainan ini telah dijadikan sebagai permainan rasmi yang disenaraikan dalam sukan rakyat di Sabah. Baiklah, terima kasih Kati. Begitu juga dengan Kati telah membuat bacaan secara mekanis dengan jelas, sebutan dan juga intonasi dan nada yang sangat bersesuaian. Baik, tahniah kepada Kati juga. Jadi, dalam pembacaan Kati sebentar tadi, permainan sukan rakyat iaitu permainan rampanau tadi boleh meningkatkan kecerdasan kinestetik. Apa itu kecerdasan kinestetik? Kecerdasan kinestetik itu ialah kemampuan kita menggunakan seluruh anggota tubuh badan. Jadi ada banyak cabaran dia, Nisa. Cabarannya ialah permainan ini untuk mengawal keseimbangan badan, kekuatan dan kelenturan otot. Dan untuk masyarakat ini permainan ini tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi mereka telah menyenaraikan permainan sukan rampanau ini kepada permainan rasmi oleh masyarakat di Sabah. Baiklah, kita teruskan dengan pembacaan yang ketiga. Siapa yang ingin mencuba untuk terompah tempurung? Silakan. Cikgu, saya ingin mencuba untuk membaca petikan tersebut. Ya, dipersilakan. Terompah tempurung. Terompah tempurung merupakan antara permainan sukan rakyat yang masih popular pada masa ini. Cara bermainannya adalah dengan meletakkan kaki di atas tempurung. Ibu jari kaki menyepit tali dan tangan pula perlu mengawal tali ketika kaki digerakkan. Permainan ini bukan sahaja bersifat menyeronokkan tetapi dapat menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan kaki. Terima kasih, Jala. Jala juga ya, Nisa. Kita nampak Jala sebut satu persatu dengan sangat jelas. Jadi ni Jala pun cikgu nak berikan ucapan tahniah pada hari ini ya, Jala. Baiklah, kalau Nisa nak kenal tempurung, terompah tempurung ialah, cuba Nisa lihat di atas meja itu. Ya, itu yang kita panggil sebagai terompah tempurung. Murid-murid di rumah nampak ya. Jadi terompah tempurung juga adalah satu permainan sukan rakyat yang sangat popular juga. Jadi cara mereka bermain tu ialah ibu jari kaki tadi menyepit pada tali dan tangan pula dia akan mengawal tali ketika kaki digerakkan. Jadi permainan ini bukan saja dia bersifat menyeronokkan tetapi menyihatkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan juga kaki, Nisa. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Cikgu Kira petikan yang terakhir. Siapa lagi yang belum membuat bacaan? Silakan. Dipersilakan. Cikgu rasa Zembang belum lagi. Okey, Zembang? Ya, cikgu. Ya. Semasa bermain, akan terjadi pengecutan otot terutama di bahagian bawah kaki dan perut yang mengakibatkan kekuatan otot meningkat. Semakin kerap dimainkan, semakin tinggi daya tahan otot tangan dan kaki terhadap rintangan. Selain itu, emosi dan kesabaran dapat dipupuk. Pemain harus bersabar dan terus mengawal keseimbangan badan ketika berdiri dan melangkahkan kaki sedikit demi sedikit sehingga tiba di garisan penamat. Baiklah, terima kasih Zembang. Tahniah juga kepada Zembang. Sama jugalah keempat-empat anak murid cikgu tadi telah membuat bacaan secara mekanis, itu secara kuat dengan intonasi sebutan yang jelas. Baiklah Nisa, kita telah pun mengetahui permainan terompah tempurung dan juga permainan rampanau. Apa kata Nisa, cikgu perlukan pendapat murid-murid cikgu sama ada permainan rampanau ini dan juga terompah tempurung untuk kita kekalkan ataupun kita pinggirkan dia. Okey, baiklah. Kita berikan ruang kepada murid cikgu di Google Meet untuk melaksanakan hasil kerja mereka. Jadi mereka perlu menulis pendapat mereka pada papan tulis mini. Papan tulis mini. Baiklah. Kita berapa lama nak bagi masa pada mereka? Cikgu berikan masa 1 minit atau 1,5 minit lah, Nisa. 1 minit 30 saat. Murid-murid di rumah pun boleh tuliskan juga. Boleh. Mereka juga boleh. Baik. Baiklah. Mereka juga boleh menulis pendapat masing-masing berkaitan dengan permainan rampanau dan juga terompah tempurung ini. Wah, menarik sungguh. Nisa pernah bermain permainan tradisional? Pernah, cikgu.
antara aktiviti yang wajib dilakukan ketika kita pulang ke kampung. Oh, bestnya Nisa, tak lama lagi kita nak pulang berhari raya kan Nisa? Ya. Aha, jadi apa permainan yang Nisa suka? Saya suka permainan congkak, cikgu. Permainan congkak. Kenapa Nisa suka permainan congkak? Apabila kita pulang ke kampung, kita akan bertemu dengan sepupu, saudara mara. Jadi kami sentiasa menghabiskan masa bermain permainan congkak. Kadang-kadang cikgu sampai berebut-rebut nak bermain. Nisa, betul lah kan. Cikgu pula Nisa. Walaupun Nisa tak tanya cikgu, cikgu jawab je lah ya. Saya nak tahu juga sebenarnya. Cikgu suka permainan terompah gergasi lah Nisa. Wah, supaya dalam permainan terompah gergasi itu perlukan kerjasama antara pemain. Kerana persamaan hayunan kaki itu Nisa. Jadi ada kerjasama antara pemain itu. Ya, setiap permainan tradisional kan cikgu ada cabaran yang masing-masing. Betul tak cikgu? Ya, benar sekali apa yang telah diperkatakan oleh Nisa, ada cabarannya tersendiri. Contohnya kalau permainan terompah tadi seperti yang telah diperkatakan oleh Zembang. Ya. Kalau kita lihat apa yang Zembang perkatakan tadi perlukan kesabaran. Kalau kita tak sabar Nisa, habis kita kan? Nanti terjatuh. Kita kalah jatuh Nisa. Baiklah cikgu, saya rasa masa yang kita berikan kepada murid-murid kita hampir sahaja tamat. Ada tak yang dah siap memberikan pendapat anda berkaitan dengan permainan tradisional rampanau atau terumpa tempurung ni perlu dikekalkan ataupun kita pinggirkan sahaja? Murid-murid di rumah bagaimana dengan jawapan anda? Ada yang sudah bersedia? Jom cikgu kita sama-sama simak. Kita lihat dahulu Nisa. Cuba mereka angkat papan tulis mini yang telah mereka laksanakan. Cikgu nak tengok tulisan mereka dulu Nisa. Baik. Baiklah. Jala pun sudah siap. Zembang pun sudah. Kati pun sudah. Putri punya tu saya ingat sikit Putri, ke tengah sikit. Dah siap ke belum? Okey, baiklah. Mereka sudah pun melaksanakan. Keempat-empat murid cikgu telah pun siap. Jadi, mari kita minta murid cikgu yang pertama untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Dipersilakan. Siapa ya murid cikgu yang pertama? Cikgu, izinkan saya untuk memberikan pendapat. Ya, dipersilakan Putri. Baiklah, permainan rampanau merupakan permainan tradisi masyarakat Sabah yang perlu dipertahankan kerana permainan ini merupakan warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Ya, baik. Jadi, maknanya pendapat Putri, permainan rampanau ini perlu dipertahankan kerana merupakan warisan turun-temurun masyarakat mereka. Baiklah, kita pergi kepada murid cikgu yang kedua. Siapa murid cikgu yang kedua? Cikgu, saya ingin mencuba untuk memberikan pendapat saya. Baiklah, dipersilakan Zembang. Pada pendapat saya, permainan rampanau perlu dipertahankan kerana permainan ini merupakan lambang masyarakat Malaysia kaya dengan kebudayaan dan keseniannya. Baiklah, terima kasih Zembang. Jadi benarlah seperti apa yang diperkatakan oleh Zembang bahawa permainan tradisional ini memberikan satu lambang kepada negara kita yang mempunyai nilai kebudayaan dan keseniannya. Betul. Baik, jadi perlu dipertahankan tidak tadi Zembang? Perlu dipertahankan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada murid cikgu yang ketiga. Siapa pula nak mencuba? Siapa pula? Cikgu, okey. izinkan saya untuk melaksanakan tugasan berkaitan permainan terumpa tempurung saya pada hari ini. Ya, dipersilakan Jala. Pada pendapat saya, permainan terumpa tempurung perlu dipertahankan kerana permainan tersebut sangat unik dan terunggu serta dapat dimainkan oleh generasi kini. Baiklah, terima kasih Jala. Jala mengatakan bahawa perlu dipertahankan kerana boleh dilihat dimainkan untuk generasi pada masa kini. Ya, Jala juga menyebut permainan unik, cikgu. Unik dan sangat unggul. Memang benarlah apa seperti yang diperkatakan oleh Jala sebentar tadi. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiga anak murid cikgu ni semuanya perlu dipertahankan. Bagaimana dengan pendapat murid cikgu yang terakhir? Dipersilakan. Saya cikgu, terima kasih. Permainan terumpa tempurung perlu dipertahankan kerana dapat menyiapkan tubuh badan dan meningkatkan kekuatan fizikal otot tangan dan kaki. Baik, terima kasih Kati.
Jadi kaki juga perlu dipertahankan untuk menyihatkan tubuh badan dan juga otot tangan dan juga kaki. Itu kaitan dia dengan tajuk kita gerakkan kaki tadi, Nisa. Ya, betul cikgu. Nampaknya murid-murid kita sebulat suara ya cikgu perlu dipertahankan. Adakah murid cikgu di luar sana juga bersetuju dengan pendapat murid-murid cikgu dalam talian? Baiklah cikgu, setelah kita melihat pembentangan dan perkongsian masing-masing, berapa markah ataupun ganjaran nak diberikan kepada murid-murid kita cikgu? Sudah tentulah cikgu nak berikan 5 bintang kepada murid cikgu pada hari ini. Semua dapat 5 bintang ya cikgu. Ya, Nisa. Baik, saya akan bantu cikgu untuk berikan markah kepada murid kita pada hari ini. Ya, baiklah. Untuk Jala 5 bintang, untuk Putri pun 5 bintang, Putri pun 5 untuk bintang. Kati pun sama dan Zembang pun sama. Jadi pada hari ini cikgu nak ucapkan tahniah kepada keempat-empat murid cikgu sebentar tadi. Ya, baiklah. Semua dah dapat 5 bintang ni. Murid-murid di rumah pun diharapkan semuanya memberikan jawapan yang 5 bintang juga. Ada yang nak berhenti rehat ke tu? Baiklah, kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. 5. Banyak Ya, makan ni. banyak ya, betul. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu slot menengah atas. Tajuk kita Gerakkan Kakimu. Kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Jom Cikgu Aziatun, kita teruskan. Ya, baiklah. Terima kasih Nisa. Kita teruskan dengan tinta wacana. Baik. Apa yang ada dalam tinta wacana ni, Nisa? Jadi, dalam segmen ini, aktiviti murid ialah yang pertama, murid akan diberikan kumpulan secara berpasangan, Nisa. Baik. Baik, yang kedua, murid secara berkumpulan juga diberikan tugasan untuk menilai dan memberikan justifikasi tentang tajuk dengan menggunakan ayat yang gramatis melalui kaedah 2W. Oh, okey. Kaedah 2W. Baiklah, seterusnya Nisa, kita pergi pula kepada aktiviti yang ketiga. Murid secara berkumpulan diminta menulis untuk membuat penilaian dan justifikasi menggunakan aplikasi Google Slides. Baik, cikgu. Baiklah Nisa, terlebih dahulu cikgu perlukan bantuan Nisa untuk memberikan pasangan kepada murid-murid cikgu ini. Baiklah, memandangkan kita ada 4 orang murid, jadi kita akan ada 2 pasangan. Kumpulan 1 dan kumpulan 2. Saya bantu ya cikgu? Ya, boleh. Terima kasih Nisa. Okey, kumpulan pertama, Jala akan berpasangan dengan Putri. Boleh? Kalau boleh, double thumbs up. Baik. Ya. Kemudian kumpulan 2, Zembang dan juga Kati bekerjasama. Okey, terbaik cikgu. Okey, terbaik. Jadi pada hari ini kumpulan mereka telah pun mengetahui kumpulan dan sebelum itu Nisa, cikgu nak lagi satu bantuan daripada Nisa Baik. untuk membuat cabutan bertuah. Boleh, Cuba boleh, Nisa tengok dalam balang berkaca itu. Okey. Ada nombor dan cuba pilih nombor mana yang kena. Okey, jom cikgu. Saya bantu cikgu ya. Ya, bantu cikgu. Baiklah, Nisa. di dalam Terima balang kasih. ini. Saya tak tengok ni betul, saya janji tak tengok. Okey. Saya akan pilih satu nombor. Saya dapat nombor 5. Nombor lima. 5 Nisa. Jadi cuba apakah tugasannya yang terdapat pada nombor 5? Nombor 5. Oh, di hadapan saya ni ada beberapa kad. Kita lihat. ada. Yang mana satukah yang bernombor 5? Warna merah, cikgu. Warna merah hari ini Nisa. Jom kita lihat. Tugasannya di dalam ni ya, cikgu? Ya, cuba Nisa bacakan tugasannya. Baiklah. Murid-murid sekalian. Wah, tugasannya. Berikan pendapat anda tentang kepentingan melestarikan permainan tradisional di Malaysia. Murid secara berkumpulan diminta untuk menulis dan membuat penilaian serta justifikasi berkaitan kepentingan melestarikan permainan tradisional di Malaysia
melalui aplikasi Google Slides. Baiklah Nisa, baik kita tengok ya apa soalan tugasannya tadi seperti yang Nisa telah bacakan. Baik. Jadi kita teruskan sahaja dengan aktiviti murid melaksanakan aktiviti mereka dalam menggunakan aplikasi Google Slides. Jadi Baik. sebelum itu Nisa dan juga murid-murid di rumah, cikgu ingin menjelaskan sekali lagi bahawa ketika membuat justifikasi, murid menggunakan kaedah 2W. 2W. Jadi W yang pertama itu apa? Iaitu apalah Nisa. Jadi apa tu ialah topik yang dibincangkan dan juga W yang kedua ialah why ataupun mengapa. Ya. Jadi apa topik yang dibincangkan dan alasan kenapa kita memberikan ataupun pernyataan itu sebagai bukti kepada perkara itu wajar dilakukan ataupun tidak. Baiklah Nisa, kita berikan masa kepada anak murid cikgu untuk melaksanakan aktiviti ini dalam Google Slides. Baik. Dengan menggunakan kaedah 2W. 2W. Iaitu Baiklah, kita apa lihat dan ya. mengapa. Apa dan mengapa mereka menyatakan bahawa berikan pernyataan itu tentang kepentingan melestarikan permainan tradisional di Malaysia. Baik, jom kita berikan sedikit masa boleh cikgu? Boleh. Kepada Jadi kumpulan 1 dan baik, kumpulan 2. Baiklah, kita lihat dulu. Baik. Sekarang ni murid cikgu boleh mula melaksanakan. Kalau kita lihat di sini Nisa, sudah ada 3 orang murid cikgu yang telah masuk telah menyertai dalam aktiviti interaktif ini. Okey, bagaimana Baik. mereka nak pergi ke aplikasi Google Slide ni? Adakah mereka perlu ke pautan tertentu? Ya Nisa, mereka perlu mengimbas kod QR yang mana kod QR-nya tertera di pada paparan skrin ini Nisa. Okey, baik. Okey, sekejap ya Nisa. Baik, cikgu akan bukakan untuk murid. Baiklah. Murid-murid Silakan. cikgu juga di rumah dan di rumah boleh juga mengimbas kod QR yang tertera pada paparan skrin ini. Boleh mereka melaksanakan aktiviti bersama-sama dengan kita. Ya, kita nak lihat juga ya pendapat murid-murid di rumah bagaimana pula. Ada ke pendapat yang berbeza? Murid-murid di Google Meet semuanya fokus nak memberikan justifikasi kepada Tentang soalan kita tadi. Kepentingan permainan tradisional di Malaysia. Baik, kita akan kembali ke Google Slide kita, cikgu. Baiklah Nisa. Untuk kita lihat sekejap. perkembangan perkongsian jawapan daripada murid-murid kita. Bagaimana setakat ini? Wah, sudah ada nampak kita dah nampak jawapan yang setakat dikongsikan. ini mereka telah pun bertungkus lumus menyiapkan hasil kerja murid-murid. Baik. Kita tengok murid yang seterusnya. Ini kumpulan satu ya Nisa. Kita tengok kumpulan yang kedua. Masih menaik, masih memberikan. Jadi ini adalah antara aktiviti interaktif semasa kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Baik. Sungguh menarik ya. Ya Nisa. Inilah antara kemajuan yang diaplikasikan antara guru dan murid-murid. Dan kita dapat lihat jawapan yang dituliskan. Ini kumpulan 2. Cikgu bacakan Nisa. Baik, mungkin cikgu baca sedikit sajalah. Baik, kumpulan yang kedua, apa yang mereka katakan berkaitan dengan permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang menjadi kebanggaan budaya bangsa Malaysia. Baik. Jadi permainan tradisional itu sebagai warisan yang perlu dibanggakan. Jadi bagaimana pernyataannya nanti kita baca. Baik. Ya Nisa, baiklah kita pergi kepada kumpulan yang pertama tadi, apa yang mereka katakan berkaitan dengan apa yang dibincangkan. Baik. Berkaitan dengan permainan tradisional ini, kebaikannya adalah daya tarikan yang signifikan dalam industri pelancongan. Ya. Jadi menunjukkan kita boleh menunjukkan kita punya kebudayaan dan juga kesenian kepada pelancong asing yang datang ke Malaysia. Setuju cikgu. Ya, setuju Nisa pada hari ini. Baiklah, cikgu kira murid cikgu telah pun melaksanakan aktivitinya. Nisa ya? Ya. Baik, kita lihat hasil mereka. Dah siap ataupun belum? Sekejap ya. Mari kita lihat sama-sama. Cikgu rasa mereka telah menyiapkannya dan mereka juga telah meletakkan warna Nisa. Ya, betul. Baiklah, kumpulan cikgu rasa kita boleh minta murid-murid kita di Google Meet untuk membuat pembentangan. Baiklah, silakan kumpulan yang pertama, Jala dan juga Puteri. Silakan.
Cikgu, Ya. saya ingin membentangkan hasil kerja kami. Ya. Baiklah, dengan menggunakan kaedah 2W, kumpulan kami telah membuat justifikasi tentang Baiklah. kepentingan melestarikan permainan tradisional di Malaysia, iaitu what atau apa. Permainan tradisional merupakan satu daya tarikan yang signifikan Dalam industri pelancongan. Pelancongan. Aha. tradisional menjadi seterusnya why atau mengapa. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional menjadi pembangkit kepada industri pelancongan dan dapat memperkenalkan kebudayaan kita kepada bangsa lain. Baiklah. Terima kasih Putri. Baiklah, terima kasih Putri. Tadi Nisa, pada semasa murid kita melaksanakan pembentangan tadi, rakan yang kumpulan lain perlu memberikan penilaian. Okey. Baik, cikgu minta kumpulan 2, wakil kumpulan 2 untuk memberikan penilaian kepada kumpulan yang pertama. Silakan. Cikgu, Aha, dipersilakan Kati. berdasarkan penilaian kumpulan kami, saya sangat bersetuju dengan justifikasi kumpulan Putri dan Jiala dan mereka menggunakan ayat yang gramatis, Cikgu. Ya, baiklah. Jadi, Kati bersetuju dan berapa Kati nak berikan bintang kepada kumpulan rakan Kati? Saya nak beri mereka 4 bintang, Cikgu. Empat baiklah. bintang. Kak Nisa, tolong letakkan 4 bintang kepada kumpulan Putri dan juga Jala. Baik cikgu, saya akan bantu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang kedua. Siapa wakil untuk membentangkan hasil kerja? Terima kasih, Cikgu. Ya, dipersilakan. Kumpulan kami mendapati bahawa permainan tradisional mempunyai banyak kepentingannya. Permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang menjadi kebanggaan budaya bangsa Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional ialah ciptaan nenek moyang kita yang melambangkan ciri-ciri kebudayaan bangsa kita. Baiklah. Jadi kita lihat terlebih dahulu bagi apakah penilaian yang diberikan oleh kumpulan yang pertama untuk kumpulan rakan mereka. Siapa yang nak berikan penilaian? Cikgu, bolehkah saya memberi penilaian kepada kumpulan 2? Ya, dipersilakan Jala. Pada pendapat saya, hasil pembentang kumpulan yang kedua sebentar tadi, saya sangat bersetuju dengan pendapat yang kumpulan 2 yang memberikan. Kerana bahawa permainan tradisional merupakan khazanah warisan yang menjadi kebanggaan budaya bangsa Malaysia. Dan kumpulan yang kedua juga menggunakan gaya bahasa yang gramatis. Baiklah. Berapa Jala nak berikan bintang kepada kumpulan yang kedua? Saya juga akan memberi 4 bintang kepada kumpulan yang kedua. Okey, 4 baiklah. bintang 4 untuk bintang. Kati dan juga Nampaknya Nisa, Jenbang. pada hari ini mereka memberikan bintang yang sama kepada rakan mereka sendiri. Nanti saya bantu letakkan ya cikgu. Baiklah, kita dah pun lakukan pembentangan dan juga perbincangan. Kita dah lihat jawapan daripada murid-murid kita, murid-murid di rumah. Teruskan aktiviti anda, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. 4 bintang je cikgu. Ya. Sini. Terima Okey, kasih baik. Nisa. Didik TV KPM.
Selamat kembali ke Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Saya tengah kira markah tetapi kita akan teruskan aktiviti kita. Sebelum itu, Cikgu Aziatun, saya ada soalan. Ya, apa tu Nisa? Cikgu, apa itu yang dimaksudkan dengan ayat gramatis? Baiklah di sini Nisa, Cikgu akan terangkan dalam segmen yang seterusnya Nisa. Apa dia gramatis? Baiklah Nisa, kita pergi kepada Seindah Bahasamu. Baik, Cikgu. Ini Nisa, pertama sekali seperti yang Nisa bertanya kepada Cikgu, ayat gramatis itu apa? Jadi Cikgu jelaskan, kalau kita lihat sama juga murid-murid di rumah, apabila murid-murid tidak mengetahui apakah maksud perkataan itu, murid-murid boleh merujuk kamus Dewan Bahasa ataupun Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Baiklah, kita lihat di sini, gramatis artinya ialah berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip Nahu. Nahu itu ialah tata bahasa Nisa. Jadi maknanya tata bahasa ni mesti betul dari segi penggunaan ayat, dari segi penggunaan tata bahasanya, dari segi penggunaan bahasanya, dan juga bila kita bercakap haruslah dilatih berbicara dengan terang, jelas, lancar dan tidak tersekat ataupun tidak terbelit-belit. Nisa, itu yang kita katakan sebagai ayat yang gramatis. Itu sebab tadi murid cikgu, keempat-empat murid tadi semasa mereka menilai, mereka telah menyebut sebagai penggunaan bahasa yang gramatis. Jadi apabila mereka menyebut bahasa yang gramatis, mereka mendapati bahawa rakan yang membentang tadi menggunakan bahasa yang sangat jelas, tepat dari segi penggunaan tata bahasanya Nisa. Baiklah cikgu. Sekarang dah faham apa itu gramatis. Dah faham Nisa? Ya, cikgu. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baiklah. Untuk itu Nisa, Nisa, jadi pada hari ini Nisa, sebenarnya cikgu telah melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pembelajaran konstruktivisme. Yang mana dalam pembelajaran ini murid lebih berkeupayaan membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri. Macam tadi mereka tidak mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan apakah rampanau, pengetahuan mereka sendiri, dan kita tambah dengan maklumat yang ada dalam buku. Dan juga maklumat ni boleh kita dapati mungkin daripada bahan yang kita baca, bahan yang kita tonton dan juga bahan yang kita dengar. Baiklah Nisa. Jadi untuk elemen merentas kurikulum, apa yang kita sebutkan sebagai elemen merentas kurikulum ini, elemen merentas kurikulum ialah nilai tambah. Satu nilai tambah yang perlu ada dalam proses pengajaran dan pembelajaran Nisa. Jadi untuk itu, apakah nilai tambah yang cikgu gunakan kepada murid cikgu pada hari ini ialah berkaitan dengan bahasa. Jadi menunjukkan murid-murid kita pada hari ini mempunyai kemahiran dalam berbahasa. Jadi mereka telah menggunakan bahasa yang gramatis tadi Nisa, dengan menggunakan kalau mereka membuat justifikasi, mereka menggunakan apa Nisa? Menggunakan dua kaedah tadi Nisa. Kaedah apa? W. Kaedah 2W. Apa W yang pertama tu Nisa? Yang pertama tu tadi what ataupun apa. Lepas tu Nisa? W yang kedua ialah why atau mengapa. Betul tak cikgu? Betul. Nasib Pandai baik, Nisa. betul. Jadi kaedah 2W itu ialah what dan why. Apa dan mengapa. Bila kita membuat satu pernyataan, kita perlu memberikan alasan yang kukuh supaya tak adalah pernyataan kita itu sebagai andaian semata-mata. Ya, betul. Baiklah Nisa. Kemudian dari segi nilai, apa yang cikgu pada hari ini murid cikgu melaksanakan, cikgu menggunakan nilai murni kepada murid-murid, menerapkan nilai murninya. Ada 3 nilai murninya Nisa. Yang pertama, kita boleh terapkan nilai kerohanian. Baik. Dan yang kedua, nilai ini juga mungkin kita boleh terapkan dalam nilai kemanusiaan, iaitu seperti bekerjasama, kemudian apa, kesabaran, mengawal emosi. Jadi maknanya nilai yang ketiga Nisa, dalam pengajaran dan pembelajaran, guru-guru perlu menerapkan nilai yang terakhir ialah nilai kewarganegaraan. Apa contohnya Nisa? Contoh yang diberikan oleh murid tadi semangat perpaduan, semangat patriotik, mereka mencintai
permainan tradisional sebagai lambang Malaysia ini kaya dengan kebudayaan dan kesenian. Betul tu cikgu. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas Alamak, kita Nisa, cikgu. Jadi baru nak ajar lagi Nisa. Nak tambah lagi aktiviti. Tak mengapa cikgu, sedikit rumusan untuk murid-murid di rumah dan mungkin ada bahan latihan pengukuhan ataupun latihan pengayaan untuk murid-murid semua. Baiklah Nisa, cikgu rasa untuk rumusan ni, cikgu rasa cikgu nak kita dengar dahulu apa yang diperkatakan oleh murid cikgu. Kita jemput wakil murid. Boleh? Cikgu di Google Meet untuk membuatkan rumusan. Silakan, ada yang nak kongsikan? Cikgu, izinkan saya membuat sedikit rumusan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, dipersilakan Jala. Terima kasih cikgu. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, kami telah mempelajari sukan pemain tradisional sebagai lambang kebudayaan negara bangsa Malaysia yang menjadi warisan turut-temurun masyarakat kita. Oleh itu, permainan tradisional ini amat wajar dilestarikan untuk tatapan generasi akan datang. Kami juga telah mempelajari cara ataupun kaedah ketika membuat justifikasi dengan menggunakan bahasa yang gramatis melalui kaedah 2W, iaitu what dan why. Baiklah, terima kasih Terima Jala. kasih. Nampak tadi Nisa, Jala telah mempelajari dan rakan-rakannya telah mempelajari kepentingan permainan tradisional dan mereka juga mempertahankan. Betul. Mereka menyatakan pendapat tentang perlu pertahankan permainan tradisional ini dan juga menggunakan kaedah 2W itu yang penting Nisa. Dan juga bahasa yang gramatis Nisa. Jadi bahasa yang gramatis tadi betul dari segi apa? Dari segi tata bahasanya, dari segi penggunaan. Ejaannya. Baiklah Nisa. Jadi pada hari ini Nisa, sebagai aktiviti pengayaan, kita cikgu telah menggunakan aktiviti pembelajaran berasaskan projek. Jadi murid-murid boleh sediakan video pendek berdurasi 2 hingga 3 minit tentang langkah-langkah. Tadi mereka dah tahu apakah rampanau kan Nisa? Ya, betul. Baik, kedua mereka dah tahu terompah tempurung dan juga rampanau. Dan kemudian mereka telah mengetahui kepentingannya. Jadi siapa yang harus pertahankan? Jadi bila siapa yang harus dipertahankan, jadi murid-murid perlu melaksanakan langkah-langkah pelbagai pihak. Pihak siapa yang terlibat untuk melestarikan permainan tradisional ini. Jadi murid boleh menghantar video yang mereka sediakan tadi kepada guru menerusi aplikasi Padlet dan ataupun dalam kumpulan Telegram guru masing-masing ataupun kepada cikgu pemboleh. Ya, bagaimana pula murid-murid nak mendapatkan sumber rujukan ataupun bahan pengukuhan cikgu? Jadi begini Nisa, mereka boleh merujuk ataupun pergi melayari laman sesawang KPM Perkasaku dan repositori sumberku.com. Baiklah, cikgu. Secara keseluruhannya, bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini? Baiklah Nisa, pada hari ini cikgu memang sangat bertuah dan cikgu rasa sangat bangga dengan anak murid cikgu pada hari ini kerana telah menunjukkan prestasi yang sangat mantap Nisa pada hari ini, yang sangat baik. Jadi pada hari ini cikgu nak berikan kepada murid cikgu keempat-empat murid cikgu yang bertuah ini 10 bintang pada mereka pada hari ini Nisa. Wah, 10 bintang untuk semua, tahniah. Baiklah, jangan lupa juga murid-murid di rumah kepautan sumberku yang telah disebutkan sebentar tadi. Terima kasih kepada Cikgu Aziatun. Terima kasih murid-murid dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru Johor kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid di rumah. Anda semua terbaik. Diharapkan apa yang kita belajar hari ini anda dapat aplikasikan dan lakukan latihan untuk memantapkan pengetahuan dan penguasaan. Kita jumpa lagi. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa Sakir. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih Nisa.